Hai guys, demam Rimba Red masih lagi tak habis. Dalam episod ni aku nak ceritakan kau tentang daripada awal aku datang ke Rimba Red, apa yang aku buat, daripada scrutineering motor dan seterusnya sampai aku race. Barang siapa yang first time tengok video aku ni, tekan button subscribe dan komen dan share, tanda sokongan korang pada video aku ni. Okey, barang siapa yang first time tengok video aku ni, sila tekan subscribe, like and share. Tanda korang support video aku ni. Dan grab kopi ke, popcorn ke, apa tu makanan yang korang sesuai. Duduk dan tonton video aku. Ciao. Okay guys, first kali aku daripada Melaka. So aku outstation pada hari Khamis. So aku ada kerja-kerja kat Melaka. So then hari Jumaat pagi aku bergerak ke Kuala Tahan. So 6 jam aku drive daripada Melaka ke Kuala Tahan untuk attend event ni lah. So aku dah sampai dekat Kuala Tahan ni tadi. Tapi sebelum tu aku makan dulu ikan patin. Aku menjamu selera dulu, makan tengah hari di restoran dekat Medan Selera. Yang dekat belok kanan tu pacuan 4 roda Kampung Mak Daling. So terus sikit sebelah kiri ada Medan Selera. So kalau korang datang Medan Selera tu, singgah kedai kakak tu, dia punya ikan patin sangat-sangat marvelous. Sebab aku cakap marvelous adalah sebabnya masakan dia memang autentik kampung lah. Rasa-rasa kampung, kurang bahan perasa dan sebagainya. Memang kena dengan cita rasa aku dan sedap. Dan aku lepas makan aku terus ke Tecoma Resort untuk register perlumbaan tersebut lah. So sebelum tu aku sampai, aku pergi lawat dulu booth SRC untuk melihatkan motor aku. So Mizi aku jumpa, first orang jumpa aku jumpa Mizi dan Kerry lah. So dia kata, Abi, kau kenapa tak register motor kau lagi kan? Orang semua dah register. Pada tu dalam pukul 3 petang lah aku dah sampai lewat jugalah. Sebab daripada Melaka kan, perjalanan je dah 6 jam. So aku bergegas, aku belum register lagi motor aku. Tapi aku pergi ke Tecoma Resort untuk register racer dahululah. Kat situ aku jumpa di kaunter register tu, aku akan dapat pack baju, band untuk makan apa semua. So dia bagi kat situ baju racer dan stiker lah. Kat situ firstly aku ditangkap gambar, aku pegang gambar. Gambar tu ada nombor racer aku dan kedudukan aku semasa perlumbaan itu akan dilepaskan keesokan paginya. So dekat situ ada, so nombor aku adalah nombor 13 untuk rider-rider Enduro DP berlepas. So aku berada dalam kelompok yang depan jugalah. Dan lepas aku daftar tu, aku pun balik ke bilik aku Tecoma Resort. So aku dah solat, dah mandi apa semua. So aku datang balik, aku pergi ambil motor aku dekat Mizi SRC punya booth. So aku pun datanglah bawa barang-barang aku untuk mendaftar tu. Okey, di scrutineering area, apa yang perlu bawa adalah motor aku sendiri dan segala-segala PPE seperti helmet, handguard, knee guard, seluar racing kau nak pakai nanti, dan juga kasut yang telah dibenarkan. So barang-barang PPE ni semua ada standard yang sendirilah. Rimba Red dah tetapkan standard yang korang kena follow. Dan bukan semua benda yang kau boleh pakai. Macam contohnya pakai je masuk race, but this is an international race. So they have to follow segala regulation yang standard sepatutnya kena ada lah. So sebelum beli barang PPE, kau kena check dulu adakah barang tersebut adalah up to the standard. Okey, lepas aku collect sekali CRFL, aku bawa CRFL warna merah.
So aku collect saja CRF aku dan aku bawa satu bag PPE aku. Semuanya dekat situ, aku dah lamkan semua barang dan aku nak centralizekan barang aku supaya tidak hilang. So dekat situ aku ada helmet, aku ada knee guard, ada apa? Body armor, ada elbow guard dan seluar sekali. So aku pergilah di scrutineering area. So aku bawa motor aku. Malangnya ada drama sikit dekat situ. Hand glove aku hilang sebelah. So dia tak lepaskan aku dan aku cakap nanti aku cari juga hand glove aku. So aku balik dekat kereta, aku cari hand glove tu. Alhamdulillah hand glove aku ada di dalam kereta. Mungkin masa aku keluarkan barang, hand glove aku tinggal dekat situ lah. Dan aku repeat balik, aku tunjuk hand glove aku dan dia lepaskan motorbike aku dah scratch. So dapati semuanya dalam semuanya comply dengan regulation yang telah ditetapkan dan aku lega. Dan sebelum tu dia ada bagi stiker kan, stiker rim berat, stiker number racer dan aku kena letakkan dekat badan motosikal lah. Aku letak dekat atas headlamp motosikal aku. Dan setelah selesai scratch motor aku dan dia lepas, dia akan bagi tahu stiker OK, stiker OK, rim berat OK. Maknanya dia dah scratch motor aku, dah tengok apa benda yang perlu, apa benda yang tidak, dan lepas. OK maksud dia lepaslah. So settle satu hal. Mungkin korang tak tahu apa itu scrutineering. Scrutineering adalah satu proses pemeriksaan untuk kenderaan yang bertanding yang berlaku sebelum, semasa dan selepas untuk memastikan kenderaan selamat dan mematuhi segala peraturan ataupun championship, peraturan pertandingan lah. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan motosikal korang ataupun motor yang bertanding, PPE, helmet contohnya, dan pada jentera contohnya cara penggunaan tayar kau, contohnya lampu kena ada lampu belakang ke, apa-apa dah undang-undang yang telah ditetapkan kita kena follow pada jentera korang tadi. Okey, para racer dan para spectator diberi kupon, bukan kupon lah, band untuk makan. So dekat situ dia ada letakkan tarikh dan tempat dinner, lunch, everything. So spectator juga diberi satu tiket menaiki bot ke Kuala Tahan. Bot dekat bawah tu, dekat Kuala Tahan, JT Kuala Tahan tu, untuk melihat kampung orang asli. So petang tu aku tak miss opportunity dengan kawan-kawan aku, kawan-kawan baik aku semua, untuk naik bot pergi ke tengok kampung orang asli. So kawan-kawan aku ramai lah dekat situ. Ada Kak Shida ada, Jazri ada, Irwin ada, Mak Ju ada, Zaidi Om ada, Max ada, siapa lagi aku tak sebut dah, Bastian ada, siapa depan tu, siapa-siapa lah, minta maaf lah aku tak sebut nama dia, aku lupa. Alright, semua naik bot pergi ke hulu sungai, lawan arus, dan pergi ke satu tempat yang terpancang bendera-bendera negara-negara. Rim berat ni dianggota international racer ni. International race ni disai oleh daripada 14 buah negara berlainan. So dekat situ ada flag, macam-macam flag. So kita tangkap gambar. Dekat atas tu ada kampung orang asli. Ini adalah kampung Dedari. Okay, kita nampak kampung di sana. Dan kita ambil balik bot, kita balik ke JT Kuala Tahan. Dekat bot ni pula, pemandu bot ni memang agak kacau lah. Padahal bot tu boleh je setia elok-elok kan, tapi dia bawa bawa kelok kiri, kelok ke kanan, dan buatkan air tu terpancut untuk korang basah lah. Sebenarnya itu memang cara dia lah untuk bagi kau basah lah. Sebenarnya okey je kalau tak apa pun. Pada pukul 6 pula kami dipanggil, semua rider dipanggil untuk briefing. So kami dipanggil ke Takuma Resort untuk briefing rider. So dekat situ Captain ni, Fauzi dan all the organizer of the Rim Parade akan bagilah cerita tentang trail, pengenalan trail, dekat mana kita akan berlepas, dekat Sungai Tekal. So kita ending dekat mana, cut off time pukul berapa, racer akan dilepaskan jam berapa, cut off time dekat Bukit Taubat jam berapa, sandbank dekat finishing line, dan
adalah cerita-cerita sikit tentang harimau, gajah, everything, gajah berkubang, Bukit Taubat, Repentance Hill dan sebagainya lah, Sandbank. So dekat situ bila kami dah diberi penerangan yang sangat-sangat detail oleh Captain Nick dan kru organizer Primavera. So lepas tu kita pun stop lepas maghrib, saya ingat, sebelum isyak, dan kita untuk makan lah. Lepas tu adalah bersambung pada malamnya pula. Ni lah. Okay guys, kita dah habis tahu sedap. Oh, sedap boh. Kita dah habis briefing, riders briefing, so kita nak jamu selera makan. Jadi memang laju, aku bengang tu lah dengan dia laju. Dia ambil cendol, nampak Om. Aku nak ambil cendol lah. Alright. Lepas makan tu, okey, kami diarahkan untuk semua bike-bike racer-racer yang terlibat adalah untuk pergi ke Crateneering area balik semula untuk memasang transponder. Transponder ni digunakan untuk mengesan kami di dalam hutan dan menjejak masa race nanti, berapa lama masa yang diperlukan untuk sampai ke setiap checkpoint lah. Okey, malam tu agak bolok sikit lah. Agak kelang kabut sikit, di mana kita start pun dah lambat. So perjalanan pasang transponder tu pun lambat juga. So aku kena menunggu sampai pukul 12 malam juga baru aku settle pasang transponder. Tapi kawan-kawan aku ada beberapa bike lagi kat belakang yang belum sempat pasang. Tapi agak lewat sikit lah. 11.45 aku rasa aku settle pasang transponder. Tapi banyak lagi bike kat belakang. So kita pasang transponder pada motor ni. Kita dah tunggu lama sangat dah, berapa jam. Sini model CRF. Okay, dah siap pasang. 43 dah. 2 jam menunggu nak pasang. M43. Berat. Dekat situ agak kalut sikit sebabnya bike aku dah ready dah sebenarnya. Tapi aku lupa isi lagi minyak spare untuk racing nanti. So malam tu juga aku bergegas ambil, kebetulan aku bawa spare fuel lah, RON 97. Aku dah beli dekat Petron Padang Piul. So aku beli, baru aku nak transferkan dalam plastik fuel tank tadi. So itulah nak mengikat, itulah aku nak betulkan balik handguard aku yang tercabut. Aku dah screw, itu dah adalah yang last punya benda yang aku nak buat pada motor aku. End up, aku susun balik, aku masuk bilik, aku susun balik aku punya gear-gear apa semua. Okay, sini aku letak saja atas lantai untuk memudahkan aku identify dan aku tahu mana gear aku esok pagi aku nak pakai cepat-cepat. Tengah kemas barang-barang apa yang aku perlu bawa, yang aku rasa pump. Sepatutnya aku bawa pump elektronik ni, bateri, tapi aku tak sempat ada bateri. Aku rasa Allen key penting, pisau seberguna aku kena bawa, dan tali lah. Ni tali ni ikat kebau, bukan, ikat tayar ke kalau ada berlaku ke nak tarik motor ke. Aku buat 2 tali penting, 2 meter dan 2 meter. So besok boleh digunakan. Aku bawa cable tie. So set spana aku tak rasa aku nak bawa, biar dulu. Lepas tu blender 2 liter, so aku akan backup lagi 1 liter. Sekejap lagi aku susun. So ini dah, aku dah finalizekan tools yang aku nak guna. Ni tools ikat fuel tank dekat belakang. Okay, aku dah susunkan dah. Yang ini adalah body armor aku. So aku nak pakai besok. Handguard tu adalah knee guard. Okay, sokin aku nak pakai. Ni adalah bag dah aku beli Quechua bladder bag. So ni untuk bladder, sekejap lagi aku masuk air. Ni adalah mounting GoPro aku. Sarung tangan, glove ni tadi jatuh dalam kereta. So masa scrutining tu aku dah kantoi dah tadi. So aku cari balik, aku jumpa. So ini adalah aku akan sambung pada motor untuk power bank, charge phone, GPS. Ni adalah phone holder aku. Aku pasang mounting dekat
dekat motor kejap lagi. So ini adalah barang-barang GoPro aku, bateri apa semua, kejap lagi aku settlekan dulu. Dan normally all those thing aku akan letak dalam satu bag 100 liter lah. So saya akan beli bag ni aku beli kat Shopee je lah ni, North Face. Aku beli bag ni. So semua barang-barang rider aku letak dalam ni lah basically. So bag goodies, baju GV. Kau akan dapat baju Rimberate. Aku tak tahu ni GV bagi apa benda ni, aku tak tahulah. Aku tak buka lagi. Coin box Mini Maxia. Nantilah aku buka, malam aku buka sekarang. Banyak sangat benda-benda ni. Aku dapat t-shirt, 2 t-shirt Rimberate, 1 t-shirt GV, 1 t-shirt Rimberate, dan 1 lagi t-shirt adalah rider t-shirt, racer t-shirt. So besok kau tengok. So dekat situ aku susun. Besok pagi senang, lepas apa semua aku just pakai saja. Dan lewat sikit lah, pukul 12.30 juga aku baru ready untuk tidur. Bukan 12.30, pukul 1 jugalah kot. Sebab sibuk duk pasang-pasang benda tu dan susun barang. Seawal jam 5 pagi lagi aku dah bangun. Aku dah prepare everything, dah mandi, solat subuh and everything. Aku lepas saja tu, aku just kenakan semua PPE yang aku dah letak dekat lantai ni tadi. Dan aku pakai semua ikut turutan lah, daripada kepala sampai bawah. So dekat situ aku dah ready. So kita berkumpul dekat flattening area ni untuk auto bike sebelum kita bergerak ke starting point. So banyak rider dekat sini yang tengah bersedia untuk ke starting point lah. Ni keadaannya pagi-pagi starting point di Rimberate 2022. Motor beratur mengikut kategori dan nombor racer ni tadi, nombor pelepasan racer. Okey, nampaknya kita Marshall dah bagi penerangan yang kita akan start ke starting point. Kita akan gerak sebentar lagi. Setelah cukup masa, jam 7.30 lebih kurang macam tu, kami semua bergerak daripada grup C tadi, Enduro Rally tadi, yang akan gerak ke Kampung Pagi, Sungai Tekal untuk pelepasan. Dan diikuti oleh kategori-kategori berikutnya lah. So dekat situ kami beratur dua-dua motor mengikut nombor yang telah diberikan tadi lah. So di starting point juga, kami sampai starting point disusun balik semula bertiga-tiga. So contohnya nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Kami dilepaskan 3 biji motor, 3 biji motor dan 3 biji motor. Mungkin korang dah tengok video aku sebelum ni yang first kali di pelepasan tu. Memang aku akan dekat situ aku dah memang niat aku nak race lah. Untuk kemenangan tu tak mungkin, sebab kita berlumba dengan ramai-ramai pro racer serata dunia lah, aku boleh cakap international. Dan aku tak bagi chance, memang aku perah. Alhamdulillah perjalanan sungguh baik, aku dapat race dengan baik. Tetapi dekat situ aku ada kesulitan di mana 10 Enduro DP rider dekat depan, aku ada group yang depan tu sesat jalan lah. So aku sesat dalam 1 atau 2 kilometer ke dalam. So tak tahu, kita pusing balik. Adam pun salah seorang daripada berada di jalan kesesatan macam aku juga. So bila aku patah balik semula, aku bernekat dah, aku dah sesat, aku dah banyak masa, dalam setengah jam atau 45 minit masa aku dah buang dekat situ. Dan aku rembat. Kalau kau belum saksikan video aku yang episod pertama, sila saksikan balik semula lah. Aku boleh cakap dalam 50 km pertama tu, aku boleh cakap diri aku cemerlang. Dan aku tak ada jatuh, near miss banyak lah, terbabas sikit tu biasa. Dan aku bagi saingan pada pelumba-pelumba lain. Dia potong, aku potong. Aku potong, dia potong. Okay? Sampailah satu ketika yang aku terlibat kemalangan. Aku tak ambil video dekat situ sebab aku dah penat sangat. Kesnya aku kemalangan dekat selepas Jurassic Park. Okay, kalau rider dia tahu Jurassic Park dekat mana. Jurassic Park tu dekat yang tempat lawa tu, tempat lalang tu, Jurassic Park, aku start accident. Bila start accident, pandangan aku kabur sebab aku accident dalam lopak gajah berlumpur. So Google aku kabur, aku tak sempat nak bersihkan. Aku just sangkap motor, aku rembat lagi sekali. Dan aku rembat, aku tak tahu aku dah ada dalam sungai, dalam keadaan jatuh. Aku pun tak sedar depan tu sungai sebab limited visibility aku kat depan. Silap aku tak bersihkan visor, aku geram sebab
kebalagan tu bukan aku punya kesalahan, orang punya kesalahan, tapi aku jatuh. Next kali tu aku tenangkan diri, aku parking motor, aku bersihkan Google balik semula. Dia tak ada video dia. Aku bersihkan Google balik semula, aku tenang dan aku teruskan perjalanan. Dekat situ je aku dah penat sebenarnya. Di mana motor aku tersangkut dalam selut dan sebagainya lah. Memang dah habis tenaga dekat situ. So then aku ke Bukit Taubat lah. Ke Bukit Taubat, sampai saja signboard Bukit Taubat tu, aku jumpa Acap. So Acap, macam mana? Oh, ramai dah atas tu, dia kata. So kau tak pergi? Dia kata dia ambil take 5 kejap. Then aku berhenti, aku change gear, aku terus rembat ke atas Bukit Taubat. Bukit Taubat pula, aku jatuh sekali di tengah-tengah lah. Sebelum tempat-tempat bottleneck tu, aku jatuh sekali. So aku relax lagi. Ada dekat 2-3 orang rider juga jatuh dekat tengah-tengah tu sebab keadaan bentuk muka bumi dia lah. Dan ada satu rider tu, dia patah balik semula turun bawah. Lepas tu prop dia naik balik semula lah. Tapi aku rasa aku dah penat, aku takkan turun bawah balik. Aku just teruskan di mana aku jatuh ni tadi. Agak mencabar sebabnya tempat yang aku berhenti tu adalah tempat yang sangat-sangat condong dekat sini lah. So aku kena, bila aku free gear, motor kan ke belakang. So aku kena tekan brake depan dan start masuk gear, plug terus ke atas. So sampai aku dekat peak Bukit Taubat, dekat yang tempat balak yang ditanam di dalam, itulah yang peak tu macam tu dekat atas. Aku tak boleh pergi sebabnya bottleneck, banyak rider-rider yang tersangkut dekat situ lah. So aku terus tunggu dan menunggu. So dekat situ ada Jazri, ada Zaidi Om. Aku fikir, oh aku tak boleh tunggu macam ni. So tapi tenaga aku dah habis dah, memang dah tak ada tenaga dah. So apa yang aku buat, aku tarik gear depan, aku masuk gear 1, aku start engine, pram, dapat dalam 2 kaki ke depan. So aku relax. Lepas tu pram lagi, aku ke depan, aku cilok sikit, pram ke depan, dapat sikit dalam 4-5 meter, ada 1 meter, sampailah aku dekat atas. Tapi tak lepas lagi lah dekat batang balak tu. Then ada kemalangan sikit, aku buat backflip dekat situ, di mana aku gantung gear, pam, aku dah lepaskan motor aku flip dan perbom jatuh. Dan aku terlampau penat sangat, aku tak boleh nak teruskan dari dia. So aku relax tepi, aku duduk, aku relax. Selepas aku relax, sampailah clear motor-motor DP, motor-motor besar, aku just grab dia winching daripada 4 wheel tu, aku strap dekat aku punya motor, dah naik ke atas. Dan adalah, memang aku tak larat lah. Aku boleh akui memang putus nafas lah dekat situ. Tapi aku dapat pertolongan daripada Marshall untuk bawa motor aku ke atas. Sebab aku bawa motor ke atas dan aku turun balik semula, aku tolong kawan-kawan lain lah. Aku tolong Zaidi. Aku tanya Jess, jom naik atas. Aku cakap, Zaidi jom naik atas. Mungkin Jess ada sebab lah, ada motor, ada isu tentang motor dia sikit. So dia cakap, okay Abi, kau teruskan dulu Abi, tak apa, kau tinggalkan aku, kau teruskan dulu. So aku pun tak ada rasa bersalah sangat. Aku start motor, aku terus lagi. Lepas pada Bukit Taubat tu, Marshall ada cakap, dah tak ada apa-apa dah, lepas ni semua okey. Sebenarnya dekat depan tu, sebelum puncak Gunung Asi tu, ada lagi satu lekok-lekok yang jalan yang teruk yang perlu kita lalui jugalah. Dekat situ aku terpaksa berhenti sekali lagi sebabnya ada satu motor DP sangkut dekat situ. Aku lupa motor apa, Pui nama dia. Dia sangkut dekat tengah tu. So aku nak overtake pun tak boleh. So aku relax dulu, aku lepaskan dulu DP ni, DP ni lah. So then aku teruskan perjalanan. Dekat situ pun aku rehat juga sekejap, dalam setengah jam juga untuk dapatkan tenaga balik. Dekat kawasan-kawasan ni, tempat aku trail, aku pergi, banyak sangat lebah kelulut dekat situ. So then bila aku lepas, aku tak ada apa-apa halangan dah. Aku terus je satu. Tak banyak motor yang potong aku, dan aku ada potong 2-3 biji. Masa tu determination aku tinggi, semangat aku tinggi, cuma tenaga je tak ada. Aku terus potong dan aku sangat-sangat berhati-hati dekat sini. Tak macam aku 50 km awal tadi, aku rembat kau-kau punya kan. Tapi dekat sini aku sangat-sangat berhati. Situ pun aku dah 3-4 kali jatuh dah. Jatuh bodoh orang cakap. Sebab reason why jatuh bodoh tu mungkin terlampau penat nak handle motor, nak mengelak apa semua. Jatuh bodoh dekat situ. So then sampai satu ketika aku dah lepas dekat situ, aku jumpa satu ride, aku akan melintasi satu macam anak sungai longkang lah aku cakap.
So minyak aku dah tinggal 1 bar. Sebab aku punya tong hilang, side mirror hilang, handphone hilang. So banyak benda yang hilang. So aku minta minyak sikit kat rider nombor 321 ni. Harap dia isi penuh dulu motor dia. Dia lebih nanti aku itulah minta sikit lah. Dekat situ longkang dia sangat payahlah untuk lepas. Tapi tak apa. Tapi aku masuk gear 1, aku perap satu, memang aku lepas. Dan ada member aku yang tolong lah juga. Tayar depan dah naik atas dah, tayar belakang sangkut. So dia tolong roll tayar depan dan aku lepas. Dan lepas tu aku lepak situ, aku jumpa Mio, aku jumpa Timmy, aku jumpa siapa tah rider tu, lupa dah aku. Dia pun banyak tolong aku tu, putih-putih tinggi-tinggi handsome tu, rider rally Chinese. Thank you brother. Aku nak gerak je knock pun sampai. Bila situ dekat longkang tu tadi knock dah charge, tayar belakang dia dah sangkut. So belly pan dia semua sangkut, motor dia gantung tak boleh keluar. Kami try untuk tarik dah. Masa tu jam pun dah 2.30 dah. Aku tahu dah. 2 jam pukul 2. Aku tahu dah kalau aku lambat macam ni, aku akan gerak, aku akan lost untuk, aku akan tertinggal untuk checkpoint Sandbank. Tapi aku nak gerak je, knock pun muka dia dah lain lah. Muka dia dah macam okey tak apalah, korang gerak lalu. Atas sebab cerita kawan aku tak sanggup nak tinggalkan kawan. So cuba juga, berumpa pilas tak boleh juga. So aku cakap aku nak gerak. So aku tak sampai hati lagi. Mizi pun sampai. Dekat sini Mizi memainkan peranan yang sangat-sangat signifikan. Leadership dia sangat-sangat tinggi. No, dia kata kita tak akan tinggalkan kawan kita. Kita try juga keluarkan motor knock dekat situ. So kami pun berganding bahu, bergotong royong. Timmy, ada 2-3 orang lagi kawan-kawan, keluarkan motor knock. Okey, rebahkan kiri kanan, angkat, tolak kayu, pecahkan kayu, taruh bawah motor knock tu, bawa naik atas juga. So lepas saja berjaya, alhamdulillah. Bawa motor knock naik atas. Aku cakap, no, aku kena gerak, aku tak boleh tunggu. So aku pun gerak. Bila aku gerak, jalan tak adalah susah sangat. Tapi sebab tubuh yang jadi sangat-sangat letih, aku terpaksa jatuh juga. Ada 2-3 kali juga aku jatuh lah sebab letih. Jadi aku tak ada minyak. Aku kena menagih dengan rider-rider racer-racer yang lain untuk minyak tambahan. So aku dapat 1 liter tak silap aku, lebih kurang. Aku teruskan perjalanan ke depan. Sebab aku teruskan perjalanan tadi, sampai di Mat Daling, ada 2 persimpangan lah. Aku nampak ribbon ring berit dekat depan. So dekat tepi pun aku nampak ribbon ring berit yang dekat. So aku pun automatik aku terus ke kiri. Bila aku ke kiri, aku single train sampai di Marshall. So dekat Marshall tu tiba-tiba dia cakap perlombaan telah dihentikan di Sandbank. Aku pun argue dekat dia, jam baru pukul 3 suku, macam mana Sandbank nak dah tutup dah, sedangkan aku dengan Sandbank dalam 10 km je. Dia kata dah tutup, ini arahan management. So aku agak kesal lah dekat situ. Kenapa tutup awal, dan mungkin aku tak tahu reason management buat macam tu, aku tak tahulah. Tapi aku je lah. Lepas tu tim Timmy dengan kawan-kawan lain knock semua datang daripada belakang. Dalam 10 minit tu aku bagi tahu diorang Marshall tak bagi teruskan sebab masa dah tutup. Sandbank dah tutup pada pukul 3 suku. Sandbank dah tutup. Aku tak tahu pukul apa awal lagi kot. Timmy agak berang lah. Timmy cakap, kenapa macam ni? Kenapa tak ikut law? Kata pukul 4. Kenapa tak bagi kami try? Kenapa sekat perjalanan kami apa semua? Dan Marshall kata dia jalankan tanggungjawab dia lah. So aku tenangkan Timmy, relax Timmy. Adalah sebabnya tu. Tak apalah Timmy, kita sabarlah kan. Next break kita repeat. Aku tak sengaja, tapi ni kau punca. Api punca. Sial ni. Nak punca, aku tak dapat finish line. Tak salah kau, salah kau. Kan? So aku dan Nok beberapa rakan detour ke jalan lain. So kami balik melalui jalan Mat Daling, kampung Mat Daling, pergi ke puncak Awan, Bukit Awan tu kan. So terus balik ke starting point. So dekat Kampung Pagi kalau tak silap starting point tu. Berdiri kat starting point, tangkap-tangkap gambar semua lebih kurang.
walaupun kami dapatlah 100 km macam tu perjalanan kami dapat habiskan 100 meter. Bukan kami tak boleh tawan benda tu, tapi mungkin masa-masa yang saya banyak terbuang adalah dengan berehat, recover balik tenaga dan tolong kawan-kawan lah. Dekat situ memang makan tenaga. Okey, sampai di garisan penamat tu aku just tangkap gambar dekat belon GV tu. So minum-minum, cakap dengan organizer Rimba Raid, dan lepas gambar tu aku Nox dan Timmy balik ke base camp lah. Dekat base camp tu aku tangkap gambar lagi dekat Wall of Fame Rimba Raid tu, dan tengok motor aku lebih kurang apa semua. So agak kecewa sikit lah kenapa aku tak boleh masuk sandbank, kenapa aku tak finish race ni, sebab aku rasa aku mampu lah, masih mampu untuk buat dalam masa time frame. Tapi itu aku je rasa aku mampu, mungkin organizer rasa kita orang tak cepat sampai untuk jam 4 di sandbank tu, dia tutup sandbank. Alright, balik ke bilik, aku terus bersihkan barang-barang aku semua without any delay, sebab aku kalau dah penat macam tu, bila masa aku nak bersihkan barang aku lagi. Okey. Pada malamnya kami pergi makan, lepas tu dan berehatlah, aktiviti bebas. Keesokan paginya apa cara penyampaian hadiah lah. So dapat nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan medal finisher telah diberi pada hari kejadian di finishing line. Okey, dekat sini Rimba Raid 22 ni aku boleh kata pemenang-pemenang didominasi oleh pelumba daripada Thailand, dan pelumba kita pun ada juga yang menang, tapi memang didominasi oleh pelumba dari Thailand. So apa pun tahniah buat semua rider. Siapa DNF do not finish, kita boleh try balik Rimba Raid ni pada tahun 2023 dengan azam yang baru, tenaga yang baru, jentera yang baru dan strategi yang baru. So aku yakin kita ada pengalaman sekali dalam So aku rasa kita ada pengalaman dan kita dah tahu di mana kita nak tackle. Contohnya cara pemanduan kita, sprocket yang sesuai ataupun setting sprocket yang sesuai kita gunakan, dan lain-lain lagi, faktor-faktor lain mungkin kita boleh fikir dan kita boleh improve pada masa hadapan. So next video aku akan buat PPE apa yang aku pakai, ataupun apa persediaan-persediaan untuk Rimba Raid. Mungkin korang nak attend Rimba Raid tahun 2023 dan korang tak tahu apa benda nak buat. So aku akan share dekat kau. Aku akan share juga cara setting motor dan apa strategi untuk menjadi finisher pada tahun hadapan. Bila korang masuk, korang tak pening dah. Aku akan bagi ada 1 ataupun 2 strategi yang korang boleh follow. Mengikut korang sendiri, sama ada korang nak finisher atau korang nak target podium. So podium pun aku akan cerita bagaimana korang nak target podium based on apa yang telah kawan aku menang podium, Fitri, menangkan Fitri Towi. So dia adalah first Rimba Raid, ni adalah first Rimba Raid untuk dia, tapi dia dah menang nombor 4. Memang laju mamat tu. Aku akan share tips-tips dengan tu. Jangan lupa tekan button subscribe ni dan follow. Next video aku akan buat. Thanks guys. Terima kasih kerana menonton.